اهدنا الصراط المستقيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, pada pagi ini saya nak fokus kepada tajuk sifat 20. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, sebenarnya pembelajaran sifat 20 adalah sebahagian daripada pembelajaran ilmu tauhid. Sebelum ini kita telah pun belajar tentang tanda-tanda nak membezakan dengan Allah, antara Allah dan makhluk melalui pembelajaran hukum akal. Dan akhir sekali kalimah tauhid lah. Jadi sebelum kita masuk kalimah tauhid secara sepenuhnya, saya nak membicarakan bab sifat 20, iaitu dia sebenarnya ada kaitan dengan penggunaan hukum akal, wajib, mustahil, harus, dan tanda beza. Jadi sebelum kita bicarakan tentang kalimah mengesa, kalimah la ilaha illallah, elok kita membicarakan sifat 20. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, pembelajaran sifat 20 ni tidak asing lagi bagi kita. Sebenarnya di mana-mana tempat pun, bila kata belajar tauhid, kau dah belajar sifat 20. Baik, sebelum tu kita nak cerita kedudukan sifat 20 ini. Sebenarnya sifat 20 ini adalah karangan guru-guru tauhid. Dia bukanlah satu tidak dibicarakan oleh Rasulullah SAW secara formal. Dari segi kalau nak kata bid'ah pun dia juga. Sifat 20 ni satu bid'ah yang Nabi tak pernah buat, tak pernah ajar sahabat-sahabat. Wujud qidam baqa muqalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamu ta'ala binafsih wadaniyat tu tak ada. Dari segi lafaz memang bid'ah lah. Sebab apa kita buat benda yang Nabi tak sebut. Tetapi dari segi maksud tu tidak bid'ah. Apa maksud dia? Baik, kita jangan fikir Rasulullah tidak ajar sahabat-sahabat tentang siapa tu Allah. Sahabat-sahabat sebelum ni mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung. Bila Rasulullah bawa kata Tuhan kata Allah, Allah yang esa, sahabat mesti tanya, apa beza Allah dengan berhala yang mereka sembah selama ni? Apa beza dia? Rasulullah mesti menerangkan tanda beza antara Allah dan makhluk. Tapi mana maklumat tu tak sampai kat kita? Kenapa tak sampai pada kita? Ni wallahu alam. Sebab tu kita kata jangan sebarang-barang kita kata sifat 20 ni tak berguna. Jangan. Dia sangat berguna untuk kita belajar mengesakan Allah. Kalau Rasulullah menggunakan bukan sifat 20, bukan cara dengan lain, cara yang lain, tapi tetap mengajar sahabat-sahabat tentang Allah yang Maha Esa. Buktinya Bilal ibn Rabah sendiri bila dia diseksa dia kata ahad, ahadul ahad, esa. Jadi qul huwallahu ahad, esa. Jadi sahabat mesti tanya, apa tu esa? Jadi sebab tu kita perlu kepada menggunakan sifat 20 ni untuk mengenal Allah. Jika sahabat-sahabat akhirnya berjaya mengenal Allah melalui penerangan Rasulullah yang mungkin bukan sifat 20 dengan cara yang lain, maksud sama, iaitu nak mengenal Allah yang esa, kita pun sama. Cuma cara kita menggunakan sifat 20, tapi akhirnya Allah Ta'ala memberi kita faham apa maksud Allah esa, memberi hati kita faham apa itu Allah yang esa, sampai kita yakin kepada Allah, sebenar-benar yakin bahawa Allah Maha Esa. Macam tu sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pembelajaran sifat 20 ni jangan kita kata bid'ah, jangan. Memang dari segi lafaz dia bid'ah. Nabi tak pernah sebut Umar, Ali, Abu Bakar mai sini nak ajar kau wujud qidam baqa. Mana ada? Tak ada hadis pun macam tu. Tapi dari segi maksud, iaitu nak mengajar sahabat-sahabat untuk mengesakan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka kita pun sama. Dengan sifat 20, insya-Allah kita dapat mengesakan Allah dan tidak menyekutukan dia dengan sesuatu. Hati kita hanya ada Allah saja. Insya-Allah berjaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak terang kedudukan apa itu sifat 20. Jadi tak nak timbul isu lagi mengatakan ini
apa bid'ah ke apa kan. Kalau kata bid'ah pun katalah bid'ah asal dah, bid'ah baik lah. Macam contoh belajar tajwid lah. Baca Quran, baca tajwid. Nabi Rasulullah mana yang pernah belajar tajwid? Tak pernah. Dan Nabi orang Arab. Turun Quran, turun masuk dalam fikiran Nabi, dalam dada Nabi, terus kekal. Maksudnya, sebab apa? Nabi baca betul, tak salah. Sebab bahasa Arab, bahasa Nabi. Kita orang Melayu, cuba tengok, tak belajar tajwid, baca Quran. Mula pun dah salah dah. Ha pedas, ha yang dalam dada. Tu. Maksudnya kalau kita tak belajar tajwid, jahanam. Rosak pembacaan kita. Salah pula tu. Salah maksud. Sedangkan belajar tajwid tu Nabi tak nak buat. Tu bid'ah tu. Kita buat. Jadi bid'ah wajib pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, benda ni benda yang kita kata jangan membesar-besarkan. Tapi yang penting apa matlamat kita, niat kita, tujuan kita nak belajar sifat 20. Pertama untuk ma'rifatullah, untuk kenal Allah. Saya akan baca satu-satu. Tuan-tuan dan puan-puan, sifat 20 nama pun sifat. Ada 20 sifat Allah. Jadi kita kalau nak kenal Allah, kita kena kenal melalui sifat dia. Kita tak boleh tengok Allah tu seketun. Allah itu jadi berhala. Berhala maknawi. Kalau berhala hisi tu tuang kuih kayu kat kuil tu. Tapi kita duk bayangkan Allah tu seketul ke atas angkasa, atas arah, duduk perhati kita. Tu macam berhala tu. Berhala maknawi. Kita bentuk pemikiran kita, duk bayangkan Allah macam tu. Habislah. Sesat, tak boleh. Syirik tu. Salah. Sebab tu kita nak kenal Allah melalui sifat dia. Sifat. Macam kita nak kenal antara dua benda lah. Katakan buah apple dengan buah limau. Nak tahu beza buah apple buah limau, kita kenal sifat buah apple, sifat buah limau. Ada pangsa, perah kalau air, buah apple tak boleh. Jadi kita kenal sifat dia, baru kita tahu ni apple, ni limau. Itu juga kita kena kenal sifat-sifat Allah, baru kita tahu ni Allah, ni makhluk. Kan? Jadi beza antara dua, beza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya mulakan, sifat 20, ada 20 sifat, iaitu apa maksud sifat? Sifat ialah kenyataan kudrat iradah Allah, iaitu pertama wujud. Saya baca dulu mungkin tuan-tuan dah pernah belajar sifat 20 ni dengan guru-guru di surau di masjid atau baca buku kan. Tak ada masalah pun. Saya nak baca saja. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadirun, buridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. 20. Kata-kata tu. Jadi 20 sifat. Jangan 20 sifat ni kita belajar, insya-Allah kita akan boleh kenal Allah dengan secara hujah akal. Maksudnya, tapi nak kenal sebenar dengan hati, itu atas izin Allah. Kalau kita dah belajar, kita dah faham dekat akal, Allah Ta'ala yang bagi kita faham tentang yang kata dia maha berkuasa, dia maha agung, dia maha bijaksana. Hanya Allah saja. Kita sendiri tak mampu. Bukan kerana kita kenal Allah ni, bukan kerana banyak kita belajar, tapi kerana Allah kehendak atas kita, Allah izin atas kita, maka kenallah kita. Jadi saya nak pergi satu persatu, tuan-tuan dengar ya. Baik, sebelum ini, sebelum kita belajar sifat 20 dalam bicara tauhid saya 30 minit setiap pagi Ahad, saya ada membicarakan tentang tanda beza hukum akal. Bagi orang yang dah ikuti lama, dia tahu tanda beza hukum akal. Sebenarnya saya nak kaitkan pembelajaran sifat 20 dengan tanda beza hukum akal itu. Baru boleh faham sifat 20 ni. Kalau kata dia tak belajar tanda beza hukum akal, tiba-tiba datang ujuk qidam baqa, dia mungkin susah nak faham sikit. Tapi tak apalah, tuan-tuan dengar dulu. Nanti tuan-tuan ada masa, tuan-tuan ikuti bicara tauhid saya yang sebelum-sebelum ni di Facebook saya, Hashim tu H huruf besar, ABOO, Abu Bakar, B huruf besar. Hashim Abu Bakar. Tu ada 2 kali. Tu buka, di situ ada banyak siri kuliah penerangan tentang tauhid, iaitu tajuk dia tanda beza hukum akal. Maksudnya begitu. Kemudian baru masuk sifat 20. Ini siapa saya terangkan juga. Baik, pertama sekali sifat wujud. Baik, wujud ni maksudnya ada. Kalau kita baca acara biasa kitab puji, kalau kita belajar dengan kitab, wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil tiada, wajib ada, maka dalil baru sekalian alam. Tu
bunyi sifat 20. Qidam artinya sedia, lawannya baharu, mustahil baharu, wajib sedia, dalil baharu sekalian alam. Contoh kan. Yang ketiga saya baca satu lagi. Baqa artinya kekal, lawannya fana, mustahil fana, wajib kekal, maka dalil baru sekalian alam. Tentu boleh faham tak apa benda bila baca kitab tu. Kalau tak ada orang buat penerangan, tuan-tuan tak faham. Susah nak faham. Okey, saya nak kaitkan. Kita pergi balik. Tu yang lain tu sama kan lah. Maksudnya kuda jenis kuasa, lawannya lemah, mustahil lemah, wajib kuasa, maka dalil betul alam. Baru sekali alam. Saya nak ambil ungkapan daripada bunyi kitab itu. Saya nak fokus kepada, saya nak tuan-tuan, saya dan tuan-tuan, kita fokus pada beberapa ungkapan tertentu supaya memberi kita kefahaman. Pertama sekali, wujud artinya ada, wujud artinya ada, lawannya tiada. Mustahil. Mustahil tiada, wajib ada. Saya nak fokus perkataan mustahil dengan wajib, atau wajib dan mustahil. Apa itu mustahil? Mustahil ni akal tak boleh terima. Tuan-tuan kena faham ya. Mustahil bermaksud akal tak boleh terima. Akal kita tak boleh terima lah kalau benda tu ada, tak boleh. Kalau orang kata kucing bertanduk, mustahil tak? Tu tak mustahil. Kalau Allah buat kucing bertanduk, apa nak kata? Tahun depan kucing semua lahir dengan tanduk. Tak mustahil sebab Allah Maha Kuasa. Dia boleh buat. Kan? Jadi apa benda mustahil? Yang akal tak boleh terima. Itu satu. Apa tu wajib? Wujud artinya ada, lawannya tiada, mustahil tiada, wajib ada. Wajib ni akal mesti terima. Wajib ni lawan bila mustahil lah. Mustahil akal tak boleh terima, wajib akal mesti terima. Tak terima tak boleh. Tak terima tak boleh. Itu maksudnya wajib. Kalau hukum fiqah, kalau wajib kena buat, tak buat berdosa. Kalau macam sembahyang, puasa, zakat, haji kan. Sembahyang, puasa, siapa cukup syarat, tak buat berdosa. Sebab tu benda wajib. Kan? Maksudnya bukan baik. Tapi dalam ilmu tauhid, dia wajib ni akan mesti terima, tak terima tak boleh. Okey, saya ulang balik. Yang pertama sifat wujud. Kita masih ambil masa sikit lah. Satu persatu ni dia ambil masa sebenarnya. Okey, saya ulang. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Mustahil tiada, wajib ada, maka dalil baharu sekalian alam. Yang ketiga, saya nak tuan-tuan fokus, dalil baharu sekalian alam. Tadi saya kata wajib, mustahil, dalil baharu sekalian alam. Ini kena faham baik-baik. Apa maksud dalil? Dalil adalah penunjuk. Penunjuk, bukti. Buktilah dalil penunjuk baharu sekalian alam. Apa tu baharu? Baharu tu benda berubah-ubah. Ingat baharu ni bukan baju baru. Dia benda berubah-ubah. Itu panggil baharu. Dalil baharu sekalian alam. Ini bunyi bahasa kitab tauhid. Kita kalau tak urai, orang tak faham. Dalil baharu sekalian alam. Okey, dulu kita belajar tanda beza. Makhluk, baharu, alam, mungkin. Tuan-tuan pernah ingat tak? Saya ajar, bukan saya ajar, saya kongsi dengan tuan-tuan. Tiap yang kita pandang nama dia makhluk. Dia kena jadi. Bulan, bintang, matahari. Itu semua kena jadi makhluk. Dia adalah baharu. Benda berubah-ubah, tak kekal. Sekejap dia duduk dia siang. Lepas tu dia berubah ke malam. Bulan tu dia berubah. Dia tak kekal. Dia berubah-ubah. Dia kena jadi, dia berubah-ubah. Itu nama dia alam. Alam macam tu lah. Alam ciptaan Allah, dia bukan kekal satu. Dia tak berubah. Dia berubah. Mungkin. Bukan mungkin. Mim kap nun. Apa maksud mungkin? Mim kap nun. Maksudnya tak boleh ubah sendiri. Ada satu kuasa mengubahkan dia. Nama dia kuasa Allah. Jadi dulu-dulu belajar tanda beza. 4 nama makhluk, baharu, alam, mungkin. Jadi saya nak fokus kat baharu tu. Berubah-ubah. Makhluk bila kena jadi dia berubah-ubah. Dia tak kekal. Macam kita lah, dulu muda, sekarang tua. Kenapa dia tak muda terus muda? Tak, dia berubah bila tu. Lepas ni kita akan mati. Daripada hidup berubah pada mati. Mana ada manusia kekal? Daripada contoh dia sihat. Sihat muda boleh lah, sihat. Tua sakit, berubah pada sakit. Jadi semua berubah-ubah. Jadi bila kata berubah-ubah begitu, menunjukkan benda tu makhluk kena jadi. Makhluk baharu, berubah-ubah, alam mungkin. Tuan-tuan dan perempuan yang saya sangat muliakan. Tuan-tuan tengoklah keliling tuan-tuan. Ada tak satu benda yang tuan-tuan pandang dia tak berubah? Cuba cakap. Alam berubah.
Kan? Alam berubah, cuaca berubah, suhu berubah, manusia berubah, pokok ni berubah daripada benih pokok, anak pokok, pokok dewasa, pokok tua tumbang, semua. Jadi makhluk yang Allah cipta dia mesti berubah. Tu tanda dia kena jadi alam. Tak berubah dengan sendiri, semua dengan izin Allah. Okey, kita habis kat situ. Kita pergi balik kepada sifat 20 tadi. Okey, saya baca balik. Wujud artinya ada. Tuan-tuan dengar lawannya tiada. Mustahil tiada, wajib ada, maka dalil baharu sekalian alam. Ini bunyi bahasa kitab, tuan-tuan. Okey, baik, saya nak hurai satu je dulu. Wujud artinya ada. Ada apa? Ada Allah. Allah ada. Allah memang ada. Lawannya tiada. Ada Allah ni tidak dilawankan dengan tiada. Sebab apa? Sebab Allah ada ni Esa. Qul huwallahu ahad. Esa. Bila Esa, dia akan ada kekal. Sampai bila-bila. Dunia kiamat pun habis semua pakat mati, Allah tak mati. Jadi macam mana yang kita kata ada Allah nak dikatakan tiada? Sebab tu dikatakan mustahil tiada. Wujud Cina ada, lawannya tiada. Mustahil tiada. Aku tak yakin Allah Ta'ala boleh tiada. Sebab apa? Ada Allah ni Esa. Bila Esa, dia tidak ada yang menjadikan dia. Dia berdiri dengan sendiri, maha kuasa. Macam mana dia nak berlaku tiada? Mustahil lah. Siapa kata Tuhan ni tak ada? Mustahil. Wajib Allah itu ada. Maka apa tu wajib? Mesti terima Allah tu ada. Biasa ada. Kan? Dalil, penunjuk baharu sekalian alam. Apa maksud dia? Baharu berubah sekalian alam. Contoh kita lah. Sekarang saya ada. Esok mungkin tak ada. Mungkin mati. Hari ni saya hidup, besok Cikgu Hashim dah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semalam je baru bagi tazkirah. Hari ni mati. Dah buat macam mana dia nak mati? Kan? Sebab apa? Kita ada sekarang, esok belum tentu kita ada. Tapi Allah ada. Dia tak akan berlaku tiada. Mustahil bagi Allah tu tiada. Sebab ada Allah tu Esa. Boleh faham tuan-tuan cakap apa? Saya cakap harap-harap tuan-tuan faham. Tak apa, kita ulang banyak kali bagi tuan-tuan faham. Jadi banyak 20 ya. Jadi baik. Saya ulang sekali. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Ada Allah tu Esa. Bila Esa, orang kata tak ada lawan. Tak ada lawan. Allah tu zasa ada. Maksudnya mustahil tiada. Kalau kata siapa kata Tuhan ni tak ada, aku kata mustahil. Tuhan akan sentiasa ada. Maka wajib ada, memang akan wajib, akan mesti terima, tak terima tak boleh. Allah akan sentiasa ada. Ada di mana? Wallahu a'lam. Kita tak boleh fikir Allah Ta'ala duduk di mana. Dia tu tak bertepi. Bila saya sebut tak bertepi, tuan-tuan kena tengok balik rakaman video kuliah saya yang bab makhluk bertepi, Allah tak bertepi. Jadi bila kita sebut bertepi, maka lagi mudah kita faham. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Ada Allah tu tak bertepi, tak ada had, tak ada hingga. Allah maha besar. Kalau orang tanya kita, Allah maha besar, besar mana Allah tu? Besar angkasa, besar alam semesta, besar galaksi. Allah maha besar. Besar mana? Wallahu a'lam. Sebab dia tak bertepi. Yang tak besar ni dia bertepi. Macam saya, 5 kaki 2 inci. Kiri kanan cuba ukur tengok berapa cm badan, ukur lilit. Itulah saya. Dah sebelah ni dah bukan saya lagi dah. Dah ke tempat kosong. Kan? Jadi bila saya bertubuh bertepi, ada had, ada hingga, bersempadan, kan, saya tak boleh esa. Saya ada depan tuan-tuan sekarang, tapi saya akan menunggu masa untuk tiada. Allah boleh tiadakan saya bila-bila masa. Allah nak ambil nyawa saya, ambil lah. Bila-bila masa. Sebab apa? Bila dia ambil, Cikgu Hashim tak ada lagi. Kenapa jadi macam tu? Kenapa ada kita tak sama macam ada Allah? Ada Allah tak bertepi, tak ada bersempadan, tak ada had, tak ada hingga. Tapi cuma kita tak boleh berfikir tentang zat Allah tu. Tentang Allah tak boleh fikir. Allah kata berfikirlah tentang kejadian aku dan jangan fikir tentang zat aku. Jangan, akal kamu tak sampai. Aku tidak jadikan akal kamu untuk fikir tentang
zat aku, kamu tak akan sampai. Bukan apa? Bukan cara apa? Bukan dijadikan kamu untuk fikir tentang zat aku. Fikir kejadian. Apa tu kejadian Allah? Makhluk ni yang dia nampak depan mata, kejadian lah. Saya, tuan-tuan duk dengar, duk fikir ni, dalam rumah apa ada, makanan, air semua tu, langit, bumi, bintang, bulan, mentari tu, tumbuhan semua, binatang semua, tu kejadian Allah. Fikir yang tu banyak-banyak. Dengan fikir tentang Allah Ta'ala, tak mau. Fikir tentang apa, orang kata apa kejadian dia. Apa kejadian dia, makhluk baik, saya ulang, saya masuk lagi. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Maksud ada Allah, tiada lawan, senang. Kalau ada lawan tiada, saya. Sekarang saya ada. Ni katakan ada. Ni tiada. Kalau saya apa? Timbang berat, ada saya 70 kg. Kalau saya mati, timbang 70 kg. Hidup mati. Sekarang ni saya duduk berat ke hidup Berat hidup. Mana kenapa tak mati? Allah Ta'ala belum nak mati kan? Allah Ta'ala nak izinkan saya hidup lagi. Hidup lah. Tiba besok mati. Dengar kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, juga saya dah mati. Duk berat ke mati? Siapa bagi berat saya mati? Allah. Kuasa Allah yang mematikan saya. Ui, kenapa jadi macam tu? Sebab saya makhluk. Saya menerima dua keadaan. Hidup, tak mati, mati, tak hidup. Tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang terima hidup mati serentak. Tak ada. Pergi cari lah. Encik Hashim, hidup mati pun tidak, mati pun tidak. Kau biar betul. Ada manusia macam tu, hidup atau mati, hidup. Cakaplah hidup, panjang umur, alhamdulillah. Mati, cakaplah mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan senang. Jadi serentak itu perkara tak boleh akal, tak boleh terima, mustahil nama dia. Tak boleh. Maksudnya tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, jadi sifat pembelajaran sifat 20 dia ambil masa tuan-tuan. Dia nak faham satu-satu, dia nak urai panjang. Tapi tak apa, kita fokus sikitlah. Sebab apa, benda ini sangat penting untuk kita kenal Allah. Kita belajar sifat 20, insya-Allah kita boleh kenal Allah dengan akal. Kalau dengan hati tu Allah Ta'ala yang campak bagi kita rasa, baru kita kenal. Hati ni dia tak pandai bahasa. Hati kita tak boleh baca perkataan, dia hanya boleh merasa apa? Menikmati, dia rasa ya. Dan yang boleh faham perkataan akal fikiran. Ni akal fikiran duduk bertahun ni, yang duduk proses ni ke akal. Wujud artinya ada. Tuan-tuan dengar, wujud artinya ada. Lawannya tiada. Ada Allah, tak ada lawan. Kenapa? Ada Allah ni esa. Dia tak tepi. Bila tak tepi mana ada lawan. Kalau makhluk ada juga, Cikgu Hashim ada juga. Tapi bila ada, tunggu mati. Bila mati, dia dikatakan tiada. Jadi kalau kata ada dengan tiada, sekarang saya ada, saya tak terima tiada. Bila saya tiada, saya tak dikatakan ada. Itulah makhluk. Saya ulang sekali lagi. Sekarang saya ada. Bila saya ada, saya tak dikatakan tiada. Ada kat sini. Bila saya tak ada kat sini, saya tak dikatakan ada di sini lagi. Saya tak ada. Kenapa saya pada diri saya berlaku macam tu? Boleh terima ada tak ada, tapi bukan dalam satu masa yang serentak. Dia masa salah satu-satu. Sebab saya makhluk yang bertepi, tubuh ada hak dia hingga. Allah Ta'ala dia zat esa yang tak bertepi. Macam mana Allah nak terima apa? Tak ada. Dia hanya terima ada esa. Wujud Cina ada, lawannya tu tak ada. Tak ada lawan. Mustahil. Akal aku tak boleh terima lah kata Allah ni tak ada, aku tak boleh terima. Sebab ada Allah esa. Dia sentiasa ada. Wajib Allah tu ada. Dalil. Apa tunjuk? Baharu sekalian alam. Sekalian alam ni baharu berubah. Katakan sekarang kita ada duit. Bila ada duit, tak dikata tak ada duit. Besok belanja habis. Tak ada duit. Bila tak ada duit, bila belanja dah habis, tak ada duit. Esok dapat gaji balik, ada duit balik. Kejap ada, kejap tak ada, kejap hidup, kejap mati, kejap sihat, kejap sakit. Kita kalau sakit, kita tak sihat. Kalau sihat, kita tak sakit. Dia mesti salah satu. Tak ada orang sakit sihat sebentar, tak ada. Lapar, ingat atau lupa? Tengok, bila kita lupa, bila kita ingat, kita tak lupa. Ingat. Apa nama kawan kita dulu? Nama dia lah, lupa lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ali. Ali. Bila tadi dia lupa, dia tak ingat. Bila tadi dia lupa, tengok bila dia ingat, dia tak lupa. Betul. Bila kita lupa rakaat semayang, kita baca apa? Subhanallah ya namu la yashu. Maha suci Allah yang tidak lupa dan tidak tidur.
Kenapa? Kita kalau tidur, kita tak jaga tak tidur. Kenapa Allah Ta'ala dia tidak lupa dan dia tidak tidur? Sebab dia esa. Dia bukan macam makhluk. Tubuh dia, Allah Ta'ala ni dia tak macam makhluk. Dia esa, dia tak bertepi. Sebab tu bila sampai sifat wujud, ada Allah, orang tanya kita, betul tak Allah ni ada? Ada. Aku yakin ada. Apa bukti kau kata Allah ni ada? Makhluk yang dia buat makhluk tu sekejap ada, sekejap tak ada. Wujud artinya ada, lawan pada lawan apa tiada, wujud tiada, lawannya tiada. Allah ada, saya ada. Mustahil tiada. Aku tak yakin Allah tiada. Wajib ada. Allah tu ada, esa, kekal, abadi. Dalil baharu sikit lah. Baharu ni berubah-ubah. Ada, tak ada, sihat, sakit, apa, lupa, ingat, kenyang lah apa, macam tu, sampai bila-bila kan. Jadi kita tengok tuan-tuan, saya ajar satu sifat wujud, saya harap tuan-tuan faham. Kalau orang tanya kita, apa beza ada makhluk dengan ada Allah? Ada makhluk dia bertepi, dia menerima dua kelakuan satu masa. Ada dia dilawankan dengan tiada. Kalau orang tanya kita, saya ulang sekali lagi, tuan-tuan dengar dengan baik, insya-Allah Allah bagi faham. Orang tanya kita, apa beza ada makhluk dengan ada Allah? Ada makhluk, dia tertakluk oleh dua kelakuan. Sekarang dia ada, okey. Akan datang dia akan berlaku tiada. Mungkin mati ke? Mungkin hilang ke? Oh, dia dah tak ada. Dia tak ada, buat macam mana? Sebab dia makhluk. Ada Allah, dia tidak dilawankan dengan tiada. Sebab ada Allah ni esa. Esa ni maksudnya tak bertepi. Tahu? Bila tak bertepi, tak ada had, tak ada hingga. Allahu Akbar, Maha Besar, meliputi tiap-tiap satu. Dalam keadaan tempuh, tak sentuh, tak cerai, tak sekutu. Ini kena tengok balik rakaman video dulu-dulu tentang perbicaraan tanda beza tempuh, tak sentuh, tak cerai, tak sekutu. Ini sifat 20 ni dia duduk di penghujung ilmu ni. Tapi tak apalah, tuan-tuan dengar dulu. Nanti tuan-tuan ada masa, tuan-tuan buka balik Facebook saya, Asyik Abu Bakar, ABO Bakar. Tuan-tuan tengok kuliah, ada lebih kurang 36 siri. Siri pertama, satu siri 1 jam. Sampai 36 tentang perbicaraan tanda beza. Lepas tu pergi berbicara tauhid, yang 30 minit ni bicara tauhid. Saya buat ulangan semula yang penting-penting. Tuan-tuan bolehlah kalau tuan-tuan ada masa kan, kalau kau nak mendalami, cuba. Okey, tapi saya sambung balik. Jadi sifat satu wujud Cina ada, lawannya tiada, mustahil tiada, wajib ada, maka dalil bagus ke dalam. Jadi kesimpulannya, apa orang tanya kita, apa beza ada Allah ada makhluk? Ada Allah ni tidak dilawankan dengan tiada. Ada makhluk dilawankan dengan tiada. Kenapa? Sebab ada makhluk dia bertepi. Diri makhluk bertepi. Allah zat yang tak bertepi. Sebut Allah tak bertepi senang. Jadi tak boleh lawan-lawan dengan dia. Okey, 2, qidam. Qidam artinya sedia. Lawannya baharu. Mustahil baharu. Wajib sedia. Maka dalil baru sekali alam. Tengok. Rasa tuan-tuan faham lah macam mana nak buat. Qidam artinya sedia. Sedia Allah ni bukan macam sedia matahari. Allah tak pernah tukar matahari tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun matahari baru naik. Bulan ni pula dipilih sebagai matahari. Bintang ni pula. Tak, matahari tu daripada Nabi Adam sampai kiamat tu matahari. Wah, ini dah macam sedia pula. Tak. Dia bertepi, matahari tu makhluk. Itu kiamat dengan dia meletup. Tapi Allah sedia dalam keadaan esa. Dia tak bertepi. Jadi bila tak bertepi, dia tak ada kata baharu, bersifat baharu. Qidam artinya sedia, lawannya baharu. Sedia Allah bukan macam sedia matahari. Sedia matahari dia bersifat baru. Dia akan musnah satu masa. Apa tu baru? Berubah-ubah. Makhluk baru, alam mungkin. Baru ni berubah. Ubah daripada ada bila tak ada. Besok bila Israfil tu sangat kalah dengan matahari, bumi semua habis hancur pergi. Musnah lah matahari apa. Dunia jadi gelap berapa kita tak tahu. Ikut orang cerita kita dengar je lah. Kan? Jadi qidam yang sedia, lawannya baharu. Mustahil, aku tak yakin Allah bersifat baharu. Wajib, Allah sedia. Sebab apa? Dia esa, dia tak bertepi. Dalil baharu sekali alam. Tengok. Dalil baharu sekali, berubah-ubah sekali alam. Macam tadi matahari, dia berubah daripada ada tak ada. Apa lagi benda baharu sekali alam ni? Macam-macam lah. Macam-macam berubah.
Maksudnya apa? Dia makhluk, dia tak kekal. Berubah daripada sihat, kita sihat. Silap makan sakit. Makan ubat balik, sihat balik. Kejap sakit, kejap sihat, kejap sakit. Berubah sebab apa? Kita makhluk. Kan? Orang kata matahari gerhana. Lepas tu besok 2 hari elok balik, tak gerhana lagi. Orang kata matahari sakit. Orang tua kata matahari sakit. Kita pun sakit lah. Sebab dia makhluk kan. Okey, qidam artinya sedia, lawannya baharu. Mustahil Allah bersifat baharu. Wajib Allah sedia. Sedia Allah ni esa. Disebut esa, dia kekal, dia tak bertepi. Dia sedia. Tiada yang menjadikan Allah dan tiada yang mematikan Allah. Kita tak sedia. Kita ada awal, kita dilahirkan, akhirnya berakhir dengan kematian. Semua makhluk itu Allah wujudkan malaikat. Malaikat mesti akan mati. Bila Israfil sekali dengan Jibril memati, akhirnya dia tiup diri dia pun mati. Maksudnya, sedangkan kita tahu malaikat tu dijadikan sejak Adam, belum Adam lagi. Allah dia buat malaikat, akhirnya mati juga. Dia kata begitu kan. Jadi kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, qidam sedia, lawannya baharu. Kita ada ambil dalil, mustahil Allah bersifat baharu. Wajib Allah tu sedia. Sedia Allah tu esa. Ingat perkataan esa, kerana tak bertepi. Allah Ta'ala tak bertepi. Perkataan tak bertepi ni tidak ada had, tidak ada hingga. Bertepi macam ni tuan-tuan. Ini besar sangat ni. Ni tepi, katakan jam ni. Tepi atas, tepi bawah, tepi kiri, tepi kanan, tepi depan, tepi belakang. Jadi maksudnya bertepi ni, makhluk dia ada 6 tepi, 6 jihad, 6 sempadan. Tepi. Bila makhluk bertepi, tubuh dia ada had, ada hingga, ada sempadan. Dan dia tertakluk oleh 2 kelakuan. Kalau dia ada, tak terima tiada. Kalau terima tiada, tak terima ada. Kalau hidup, tak terima mati. Kalau mati, tak terima hidup. Kalau sihat, tak terima sakit. Sakit, tak terima sihat. Kalau terima pandai, tak terima bodoh. Terima bodoh, tak terima pandai. Kalau terima ingat, tak terima lupa. Terima lupa, tak terima pandai. Dia makhluk macam tu lah. Dia tertakluk oleh 2 kelakuan. Jadi bila 2 kelakuan tu, kita dalil baharu sekalian alam. Berubah-ubah antara 2 kelakuan itu. Berubah kepada sihat, kepada sakit. Bila sebut dalil baru sekalian alam, tak kira baca sampai 20, qidamnya sedia, lawannya baharu, mustahil baharu, wajib sedia, maka dalil baru sekalian alam. Kita dah faham lah. Okey, yang ketiga, masa apa dah cukup. Baqa artinya kekal, lawannya fana. Mustahil fana, wajib kekal. Dalil baru sekalian alam. Memang Allah Ta'ala mana boleh fana, mana boleh hancur. Fana ni maksud musnah. Allah Ta'ala kekal kerana dia esa, zat yang esa. Tidak ada siapa boleh cabar dia. Kan? Allah Ta'ala ni zat yang maha kekal, esa. Sebab dia tak ada yang menjadikan dia. Dia sendiri. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Berdiri Allah dengan sendirinya. Mana boleh mati? Allah Ta'ala tak boleh mati. Maksudnya begitu. Baraknya kekal, lawannya fana. Mustahil fana. Aku tak yakin Allah boleh fana. Sebab Allah ni zat yang esa. Semua makhluk bergantung pada dia. Nak jadi Allah, nak jadi Tuhan, kerana ada 2 syarat. Satu, dia ada sifat istighna, kesempurnaan. Semua dia boleh buat satu tanpa pertolongan makhluk. Dia buat satu tanpa minta tolong pada makhluk. Dia tak bergantung pada orang lain, pada pihak lain. Itu syarat pertama jadi Tuhan. Kalau Fir'aun mengaku dia Tuhan, tapi nak buat piramid, dia suruh pegawai dia buat. Dia suruh menteri dia buat piramid, aku nak tengok Tuhan. Dia suruh orang, bukan dia buat sendiri. Itu bukan Tuhan tu, ngarut kan. Maksudnya dia dakwa diri dia Tuhan. Allah Ta'ala nak jadi Tuhan, dia tak bergantung pada orang. Dia nak satu kun, fayakun. Jadilah. Kun, cakap kunnya fayakun dalam surah Yasin. Itu baru Tuhan. Yang kedua, semua makhluk bergantung kepada dia. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Tak bergantung, tak hidup lah kita. Itu baru layak jadi Tuhan. Siapa dia? Allah. Ada yang lain layak jadi Tuhan. Mengarut mohong. Kalau kata orang semua berhala ke apa orang ni, dia sendiri buat berhala pun dia sendiri buat. Kalau kena banjir, dia kena ubah berhala tu. Tak gitu, biarkan bawah angin air banjir buat hanyut dengan tokong-tokong hanyut. Macam mana? Kan? Tokong bergantung pada dia. Selain pada makhlukan tak ada. Kita sebenarnya kita dah berada di jalan yang lurus. Alhamdulillah. Allah pilih kita ke jalan benar. Sekarang kita dah belajar nak mengenal Allah yang Maha Esa. Saya nak berhenti dekat Baqa, tapi saya baca sekali lagi. Dah cukup 30 minit. Jadi Baqa artinya kekal, lawannya fana.
mustahil fana. Aku tak yakin fana tu Allah boleh fana. Tak mungkin. Mustahil, bukan tak mungkin lagi. Mustahil. Tak boleh terima akal kata Allah fana. Wajib Allah kekal. Kekal ni maksudnya esa. Kan esa. Kenapa? Dia tak bertepi. Satu yang tak kekal, yang bertepi, bertubuh. Macam mana hebat pun matahari tu, esok dia walaupun dia bulat tu, nanti bila kiamat dia hancur juga. Maksudnya kita tengok lah. Begitulah yang lain. Jadi bahawa kekal, awalnya fana, mustahil fana, wajib kekal, maka dalil baru sekalian alam ni dia tak kekal, dia fana. Macam kita lah tadi, matahari hancur, kita sendiri sekarang macam ada, macam kekal lah, tapi bila sampai ajal kita mati, kita musnah kan, dengan sedikit sebab kita boleh hilang daripada muka bumi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa saya berhenti setakat itu, tapi kita akan sambung lagi dengan sifat yang keempat pada minggu hadapan, untuk 30 minit lagi. Bukan apa tuan-tuan, macam itulah cara bicara sifat 20. Sebenarnya kita baca 3 pun kita dah kenal Allah, kita dah kenal beza Allah dengan makhluk. Beza kan, kalau kata Allah ni ada sedia kekal tu esa, kekal dia tu esa kerana tak bertepi. Makhluk ni maksudnya dia ada tapi dia tak kekal. Dia nampak macam sedia, macam matahari, tapi dia tak kekal. Dia apa orang kata apa, dia musnah lah, dia tak boleh dia tak macam Tuhan, dia makhluk. Yang ketiga, bahawa kekal akhirnya fana. Makhluk ni dia fana. Nampak macam okey, steady dia, pemimpinnya hebat, kekal di tempat pucuk kepimpinan. Kena ada sikit apa kes skandal apa kan, habis orang buang, tak kekal lagi. Jadi saya rasa mohon ampun dan maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan atas kekasaran bahasa yang saya cakap agak kuat. Alhamdulillah pada rakan-rakan yang saya kenal, yang lama, yang baru, jadi mengikuti bicara tauhid ini. InsyaAllah tuan-tuan, saya bukan nak mengajar siapa-siapa, tapi nak berkongsi dengan tuan-tuan tentang ilmu sangat penting ini untuk mengenal Allah. InsyaAllah mohon agar tuan-tuan dapat mengikutinya lagi pada minggu hadapan selama 30 minit. Tak lama pun saya ambil masa tuan-tuan, tapi dalam pembicaraan tauhid yang sangat penting. Maksudnya pembicaraan tauhid, itu tajuk sifat 20. InsyaAllah lepas ni ada banyak masa lagi. Jadi jazakallahu khairan katsira kepada yang mendengar. Jadi kita akhiri dengan tasbih kifarah surah wal asr dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami ilham ya Allah, agar kami menjadi orang yang cerdas. Engkau lindungilah kami daripada bahaya kejahatan hawa nafsu. Ya Allah, Tuhan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan pendengaran kami, kejahatan penglihatan kami, kejahatan lidah kami, kejahatan hati kami, kejahatan cita-cita kami. Kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kepikunan dan siksa kubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.